You are now listening to Simbang Panas Podcast. Yo, what is up people? Korang ni Assalamualaikum people. Apa khabar? Sihat? Apa khabar guys? Jangan lupa podcast kita kali ni ditajakan khas oleh kawan-kawan kami daripada Shop and Earn SG. Betul tu. Shop and Earn SG ni mengadakan macam-macam barang ada tau. Furniture ada, kitchen appliance pun ada, barang-barang elektronik pun ada. Dan untuk member kena bayar $25 sebulan sahaja. Dan sebagai member, lepas bayar $25, korang boleh beli barang-barang yang Haikal mention tadi pada harga wholesale. Betul tu. Ya, kalau untuk korang nak tahu lebih lanjut, lungsuri ke laman mereka www.shopandearn.sg. SHOPANDEARN.SG. Dan kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. Hey, selamat datang. This is Simbang Panas. Topik panas, semua panas. Let's go. Hey, ini Simbang Panas. Ini Simbang Panas. Ini Simbang apa? Ini Simbang Panas. 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 Selamat datang kepada semua yang dengar ni podcast. Ini cerita Alkisah tengah simbang panas. ID Isyam sebelah kiri, Haikal Syafiq sebelah kanan. Budak baru in the game, bukan makanan. Ini Simbang Panas. Memang barang panas. Tak ada tapis, banyak lapis, tapi tak ada ganas. Alkisah cerita kita terkejelah, tak payah alas. Biar minda melapangkan ilmu dengan jelas. Simbang Panas. Panas. Ini Simbang Panas. Ini Simbang apa? Ini Simbang Panas. 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 Yo, what is up people? Nama saya Aidi Al-Mutakin. Nama saya Haikal Al-Mutakin. Mutakin tempat aku lah. Oh, kau nak lah nama tu lah. Okey lah, Al-Mukminin lah. Aidi Al-Mukminin. Haikal Al-Mutakin. Dan saya Liza Al-Mawada. Oh, nampak sangat dia tak pergi masjid. Rauda jadi Mawada. Nampak sangat dia dah terekspos diri dia lah. Aku nervous. Kita faham ya. Okay guys, so kalau untuk korang-korang yang dekat dalam kita punya live ni, korang nampak lah hari ni podcast kita agak meriah sikit pasal kita dalam baju Melayu. Betul tu. Selain daripada Liza, pasal dia tak datang rehearsal guys. Sepatutnya. Jadi macam gitulah. Jadi aku dengan Haikal ni dalam baju Melayu, tapi bukan untuk celebrate raya. Bukan. Pasal hari ni kita ada special guest in the house. Alhamdulillah. Ini special guest kita ni bukan kaleng-kaleng. Dia adalah tak mau kasih banyak sangat lah. Kita ada Ustaz Khairul Anwar. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ustaz. Ustaz sihat? Sihat Alhamdulillah. Tiba kau baik hari ni. Orang tanya khabar, jawab lah. Sihat. Okay Ustaz, kita nak tanya ni, siapa sebenarnya Ustaz Khairul Anwar ni? Pasal kita pernah nampak so far dekat TikTok aja. Okay. Dekat TikTok. Boleh tak bilang lebih sikit lah pasal Ustaz ni? Okey, saya gementar sikit lah. Relax Ustaz. Relax. Pasal saya nampak 2 ID lah. Oh, 2. Ini Ustaz cakap tadi, inilah mungkin mengundang jin ke dalam studio. Tak ada. Saya tak buat ruqyah. Tak buat. Yang pertama, thank you so much Alkisah Production for inviting. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, nama saya Khairul Anwar bin Hassan. Saya seorang ustaz lah. Saya seorang ustaz yang mana saya merupakan pengasas Nurhaya Services, menawarkan khidmat-khidmat seperti tahlil, doa selamat, cukur rambut dan sebagainya lah. Jadi saya macam mana kenal keluar kat TikTok ni sebab I think you pernah interview Kak B jadi satu hari tu Kak B tu dia tag saya lah. Dia kata, Ustaz boleh tak join kita punya program ni. Jadi saya pun mula-mula macam ni serius tak serius ni kan. Tapi bila nampak kesungguhan Kak B tanya, saya rasa insya-Allah lah, sebab saya believe in one thing.
agama ni bukan hanya untuk orang alim lah. Betul. Agama ni untuk semua ada hak untuk beragama, baik yang pemaksiat, baik yang ahli taat, sebab we never know what's our end is lah. Dah start. Tak apa. Go. Carry on. Dah itu je. Itu je. Oh, Ya. tadi Ustaz cakap Ustaz pengasas Nur Haya Haya. Services. Nur Haya Services ni Ustaz punya company lah. Saya. Kongsi sikit, promote sikit. Dia buat apa-apa. Boleh, boleh? Boleh. Silakan. Okay, so what I do is I will yang pertama kita tawarkan program-program ataupun khidmat-khidmat keagamaan lah seperti tahlil kenduri arwah, baca yasin, kemudian saya buat juga doa selamat kalau birthday. Bila birthday? 30 November Ustaz. Kita November baby sah. Oh, November baby. Serius ah? Boleh tahlil sama-sama lah. Bukan. Selamatlah tahlil pula. Nampak sangat tak pernah menjajah ni. Aduh. Ya Allah, astagfirullah. So selalu orang confuse lah tahlil dengan doa selamat kan. Tahlil tu untuk selalunya orang yang dah pergi. Oh. Kau nak pergi ke? Adapun doa selamat macam kita panjatkan kesyukuran, kita berdoa beramai-ramai, harapan Allah merahmatilah. Tapi ada satu perkara yang mungkin saya sudi untuk berkongsi. Tahlil ni bukan hanya untuk orang yang pergi. Sebenarnya orang yang hati dia dah lama mati, dah keras, dah rasa agama ni tak penting, sebenarnya lagi perlu bertahlil. Sebab itulah yang pertama kan. Sebab rukun Islam yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Untuk menaik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi mungkin hati tu dah mati, pasal kat dalam hati tu dah tak ada Allah dah. Asyik perkara lain kan. Jadi itulah kita tahlilkan kembali, kita zikir kembali untuk ingatkan kembalilah. So yang kedua, saya kalau ada baby baru lahir, saya jual kat orang lah. Tak. Ustaz, terkejut, astagfirullahalazim. Ustaz, itu cerita kat Netflix, Ustaz. Okay. Itu servis bawa under table, jangan bilang Ustaz. Masalahnya aku tengah serius tau tiba-tiba. Ustaz. Kalau orang approach Ustaz baru DM Tak ada. Ustaz jangan jujur sangat. Kerja malam jangan bilang orang. Allah Rabbi. Saya jual perniagaan lah. Jual servis kepada bayi yang baru lahir. Faham. Tapi bukan baby dia, mak bapak dia. Untuk cukur rambut lah. Jadi kita ada sunnah setiap baby yang baru lahir supaya dicukur rambutnya dan ditahnik. Tahnik tu memberi manisan kepada bayi lah. Itu dia punya one of the service. And then ada services bersihkan kubur, sertu rumah. Cuma satu je, jangan call saya Ustaz. Ustaz buat sema rumah tak? Buat pagar rumah tak? Sebab saya nampak Ustaz kat UXM berlakon. Ustaz berlakon kat UXM. Aku baru tahu, sorry. Jadi orang ingat saya buat for real lah. Tak, saya berlakon je. Sebab dulu cita-cita nak jadi Aaron Aziz. Asal kau ketahukan saya? Tak boleh ke? Boleh. Tak baik. Saya Tak baik kau ketahukan Ustaz. Allah, Alhamdulillah kabul permintaan. Jadi Ustaz tak bikin lah, itu berlakon aje lah. Itu hanya lakonan. Kenapa tak bikin Ustaz? Ustaz takut hantu ke macam mana? Jangan bilang kuat-kuat. Jangan expose. Bukanlah, saya rasa ada yang lebih pakar. Jadi kita buatlah apa yang kita mampu kan. Kalau pakar liau semua agak kacau sikit kan. Betul. Okey Ustaz, saya nak tanya, ini tak ada kena-mengena dengan topik untuk hari ni. Tapi tadi Ustaz ada mention pasal tahnik tu. Tahnik. Betul. Saya. Kasih manisan dekat baby. Kenapa kena either madu ataupun kurma? Manisan tak boleh kasih macam Skittles. Gula-gula lollipop ke? Okey. Awak try dululah tengok baby react macam mana. Kan dah kena. Soalan jangan bodoh sangat. Bodoh tu jangan tunjuk. Taklah, tapi serius lah. Kalau tak ada madu, tak ada kurma, boleh tak? On a serious note, actually dia punya hukum ni pasal satu hari tu Rasulullah SAW setelah mengajar, datang seorang sahabat bawa baby yang baru lahir. Jadi apa yang Rasulullah SAW buat, dia pangku di ribaannya, lalu dia ambil kurma. Ambil kurma ni kemudian dia kunyah dan dia keluarkan yang lumatnya, yang lekitnya, kemudian disuapkan ke anak. Jadi perkataan tahnik itu membawa maksud daripada the root word of Hanaka. Hanaka ni merupakan seorang Jepun yang tinggal di Osaka. Tak ada, serius sangat. Saya takut. Aku tengah intuit. Ustaz punya punchline kan, dia macam tak terkejut. Ustaz dah banyak praktis dengan bass sebenarnya. Itulah agaknya bass. Kak bass dah masuk ni. Assalamualaikum. Mana tengok kamera.
Jadi perkataan tahnik ni adalah hanaka membawa maksud lelangit. Jadi ulama bilang bila Rasulullah SAW memberi manisan kepada bayi itu merupakan satu sunnah lah. Adapun beberapa pandangan ulama kata kalau you tak ada kurma, you tak ada madu, you boleh pakai any manisan. Tapi Gula batu sedikit saja. Manisan yang lembut lah. Gula batu tersikit budak tu kan. Agak-agak lah. Cakap lah lembut. Manisan gula batu pun. Nak tahnik tak pasal-pasal kena CPR dah. Tapi an interesting fact, last time when you used to know kalau kita ada kenduri, you pernah dengar bubur merah tak? Bubur merah, bubur putih itu. Dengar, Itu saya yang buat suka. offering kan? Tak. bukan. Bubur merah, bubur putih. Itu saya suka, Ustaz. Sedap tu. Yang bubur offering bukan teh Ramadan. Oh tu distribution Distribution Ustaz. Kan? Bukan. Betul lah, offer kepada orang lah. Betul lah, offering Tapi tu. ni lain. Offering. Yeah, so what happened is that apa tu bubur lagi. Manisan ni apa yang dikatakan ulama kalau orang dulu tu dia susah dapat madu dengan kurma pasal zaman susah kan. Betul. So they improvise, dia buat bubur yang manis tu lalu disuapkan ke anak. Itu pun merupakan satu sunnah. Janji manisan lah. Kalau tak ada Yes. kurma Untuk atau madu. baby. And the interesting part, hikmah daripada memberi manisan kepada bayi ni, menurut Al-Fadhil Almarhum Datuk Ismail Kamus lah, seorang ulama di Malaysia, dalam kitabnya dia ada tulis Indahnya Hidup Bersyariat ni, dia mengatakan manisan ini dia akan strengthen budak punya nerves. And untuk sewaktu dia menyusu badan lah. Waktu dia menyusu badan, jadi dia memperbaiki lah. Okey, alright. Okey Ustaz, jadi sebelum kita mula lagi, kita nak tanya dululah. Ini mungkin satu soalan yang Banyak orang. ramai orang tak tahu, tapi kita nak tahu juga macam mana Ustaz jadi Jadi ustaz. Dia nak kena macam ada pass test ke? Memang daripada primary school memang taruh tanam Sekolah. niat ke nak jadi ustaz? Actually to be honest, every year niat tu berubah. Sek 1 nak jadi ustaz, Sek 2 nak Bartender. jadi polis. Oh, polis. Sek 3 nak jadi pilot konon. Kan Aaron Aziz saya faham. Oh, Aaron Aziz pun suka. Sek Tu 4 sampai sekarang lah kira. Sek 4 saya hafal tau actually. Hafal apa? Skripnya KL Gangster. Aku ingat Okey, ada sebaris 2 ustaz boleh hafal sekarang? Aku takut ustaz buka line B je Zah. Niko Simi Monco. Agak-agak lah. Saya Ustaz kalau dah buka gitu dah susah tu. Saya hafal semua dia punya skrip dia, bukan daripada Aaron Aziz saja. Ya, dengan Sofi Jikan. Lepas tu tengok cermin sendiri, berbual sendirilah. Ustaz, demo sikit Ustaz. Cuba ingat sikit lah. Satu line ke. Kasih wasangat ke? Mana ni KL Gangster 3 mana tahu dapat. Saya try ya, saya try. Sebelum waktu tak lu 18 baru lu kenal letih penyesalan. Sama ustaz. Tapi kenapa mula tetap orang ustaz? Tak ada skrip lain ke ustaz? Wow. Itu je lah. Sekali mak saya pula Siapa? cakap, mak saya cakap, Dia pun hafal? Dia tak. Kalau dah hafal kita dah buat geng gangster kat rumah. Jurong West Gangster. HDB gangster lah. Mak saya cakap, Dik, kau kalau tak nak jadi ustaz tak apa. Kau jangan nak jadi pelakon. Kalau kau nak jadi pelakon, langkah mayat aku dulu. Allah. Gangster pun jadi kucing. Habis. Okey lah, faham. Batalkan niat lah. Batalkan niat. So itulah saya rasa terjadilah ustaz. Kalau gitu ustaz sebenarnya salah tafsir. Oh okey. Ah, Okey. Kalau gitu ustaz jangan jadi pelakon. Jadi gangster betul. Oh. Line masih boleh pakai ustaz. Jadi awak dah tahu lah kenapa saya buat live dengan Kak Baby Riza. Okay. Oh, rupanya ada khusus lah. Ada hidden meaning tu. Kita saling belajar kan? Faham. betul. Tapi Ustaz dari dulu memang sekolah madrasah ke sekolah biasa? Biasa macam mana? Saya it, eh. biasa. Ustaz biasa. Trend. Okey, saya sekolahkan orang ah. Oh tak. Saya sekolah daripada darjah 1 hinggalah ke Priu 2 madrasah. Madrasah Irsyad pergi ke Madrasah Wak Tanjung lah. Okey. Wak Tanjung Saya. Itu dekat mana tu? Macam mana dengar tempat tu? Itu kat Gelang. Yes. Betul-betul depan lorong jugalah. Betul. Dia opposite Paya Lebar Nyai Mati tu kan? Betul. Tapi dah dirobohkan, betul ke? Belum Belum lagi, lah. belum. Tapi Masih dia ada. sebab dah naikkan lagi untuk mencantikkan Is it? bangunan tu. Betul Dia ke? ada renovation I think for the past few years lah. Sebab dulu setahu saya Masjid Wak Tanjung ni bukan under MUIS. Bukan masjid.
Madrasah Madrasah bang. awak tadi. Madrasah. Masjid Dia bukan masjid. depan dia. Yang kau nampak yang dah madrasah runtuh belakang tu. dia. Itu masjid. Yang kau dah nampak runtuh tu wak kau. Oh, itu bukit tu lorong Ustaz. Sampai mengucap, Ustaz ya Allah. Ustaz boleh give up lah ni. Okay, ini lagi satu lagi. Kita sebenarnya kenal Ustaz daripada TikTok lah. Yang macam tadi kita cakap Ustaz. Ya, kita nampak first kali yang time Ustaz buat konten dengan Babe Riza ni. Saya. Boleh kita tanya tak macam mana Ustaz boleh terjebak dengan dia? Dia blackmail Ustaz ke macam mana? Ustaz perlukan pertolongan tak? Kalau Ustaz need help, Ustaz blink twice. Tak lah saya. Jangan takut Ustaz, dia tak ada. Kalau need help blink twice. blink twice. Kalau help yang banyak. Gitu lah. Okay. Ustaz, kamera nampak. So guys, korang tahu apa nak buat? Tak ada, tapi to be honest, saya bersyukurlah apa diketemukan, ada apa tu orang kata rezeki pertemuan lah dengan Kak Bel. Actually banyak yang saya belajar daripada dia instead of dia belajar daripada saya lah. Secara jujurnya memang kadang kita sebagai manusia suka menilai kan. Suka menghukum dari luaran lah. Kau ni. Allah. Allah Akbar. Sabar guys, sabar. Allah. Cuma saya teringat ada satu hadis Nabi SAW, iaitu Allah SWT dia tidak melihat kepada luaran seseorang itu. Adapun dia melihat dan dia memandang, tempat pandangnya Allah SWT adalah dalam hati you. Sungguh pun begitu. Ini bukanlah salah satu orang kata coping mechanism ataupun an escapism untuk membenarkan semua perkara untuk dilakukan, menghalalkan segala perkara yang haram. Sebab I don't know I think to be honest, this era kita pun kat TikTok, kat IG, kat Facebook. What I am very sad is actually bila kita dapat teguran. Sekarang orang kalau dapat teguran, dia ada banyak escapism tau. One of it is don't judge me. Itu satu. Lagi satu is nanti dikatakan, kau tak kenal aku macam mana. Dan semua perkataan ini mungkin ada kebenarannya, tapi dalam masa yang sama, kalaulah teguran itu datang daripada arah yang baik, sewajibnya kita ambil lah. Sebab memang manusia tak ada suka yang ditegur. Betul tak? Betul. Saya suka. Suka Masya Allah. Sebab saya suka terima teguran ni. Alhamdulillah. Sebab dapat membaiki diri saya. Betul. Adapun sebab manusia ni kenapa dia tak suka ditegur? Sebab kita ada karakter dalam diri kita kalau kita dalam bab tasawuf ni, ada karakter kebidatangan. Macam laju sangat Macam tersasul Macam dia tadi. laju sangat Ustaz masuk keluar kanan tu. Kebinatangan. Tangan. Okay. We have that character in ourselves. Kadang kita suka galak. Kalau ada orang baru masuk, orang baru ni betul tak betul ni? Macam test lah, tengok dia boleh bikin tak boleh bikin. Tu satu. Lagi satu, kita kadang serakah. Kita dah ada beberapa yang Allah sediakan, Allah bagi untuk kita. Kita dah cukup, tapi kita nak lagi. Kita nak lagi. Dan Mengharapkan lah. betul. And Rasulullah SAW cakap, manusia tu kadang dia tak akan rasa puas. Betul. You kasih satu gunung emas, dia ambil. Lepas tu dia kata, okay, I want one more and then that's it. Dia dapat lagi 2 gunung emas, dia ambil, kemudian dia kata, tak, aku nak lagi. Sampai you tahu, sampai bila tak dia akan puas? Bila? Sampai gunung pasir kat mulutnya, iaitu dalam kubur. Memang ini sifat manusia yang memang kita kena kawal. And betul, bukan saya cakap untuk orang di luar. Kadang untuk diri saya sendiri, kita susah terima teguran. Kerana apa? Kerana kadang kita dah merasakan diri kita sesuatu. Aku dah buat yang terbaik. Akulah gini, akulah gitu dan akulah gini. Betul ada haters, tak nafikan. Tapi juga ada yang teguran tu sampai, if you look at the person, definitely you will be disappointed. You nampak orang tu, you akan disappointed pasal yang dia tegur. Tapi kalau you tengok deeper, siapa yang gerakkan lidah dia untuk berkata? Siapa yang kasih dia ilham untuk cakap sesuatu perkara tu? Adalah Allah SWT. Kalaulah pada luarnya memang dia buruk, okay tak apa. Kalau kita tak boleh take, kita tinggalkan satu side tak apa. Tapi kalau benda tu memang betul baik, kita duduk dan itu jadi satu kebaikan untuk kita. Seolah-olah macam kita kata, ya Allah, teguran yang disampaikan ni tak apa, next time boleh. Itu bahaya tu kan. Dan saya ingatkan perkara ni kepada diri saya juga dan juga kepada mereka. Dan ini bukan orang kata, oi ustaz support orang orang tegur-tegur support. So kita kena tegur semua orang. Tak boleh. Teguran pun kena ada hikmah, Kena ada cara ilmu, lah. kena ada cara. You tak boleh satu kali whack orang tu. You ingat ni apa? Tak. Tiba. Banyak sangat belajar ambil ni. Terkejut dah masuk dia ni. Aku pun tak excited. Tak adalah Allah masalah lah sini. Okay, jadi cara tegur yang manis. Sesuai lah. Sesuai. Betul. And I feel Kak Babe Riza is one of the
realest person lah, as a person lah. Saya rasa memang Masya Allah lah. Even mak saya bila dengar, mak saya pun kadang dengar kat belakang. Dia macam, Dik siapa ni? Lepas tu kata, Kak Briza ni Masya Allah hatinya bersih cuma saya bilang lah, wah dah jadi malaikat mah bila nampak hati orang. Kan tak nafikan ada lah orang akan cakap gitu kan. Betul. Tapi memanglah kita doakan kebaikan untuk semua orang lah kan, muslimin dan muslimat. Okay, Alhamdulillah. Okay, so apa ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tiba Okay guys, so since puasa pun tak lama lagi. Puasa pun just around the corner. Lagi berapa hari? 1 month 1 bulan ada. Jangan berkira lah, penting puasa sampai puasa lah. 20 second. And since Ustaz ada kat sini, jadi kita nak tanya some soalan revolving around puasa. So sambil-sambil tu, so korang-korang yang dekat dalam kita punya live ni ataupun yang tengah tengok kita punya video dekat YouTube ni, kalau korang ada apa-apa soalan, you guys can also put it in the comments down below. Nanti yang kita tak dapat jawab dalam episod ni, mungkin kita bawa panggil Ustaz lah. lagi. Kalau Ustaz tak serik lah, datang lagi. InsyaAllah. Kita boleh sambil-sambil tu rehearse lah skrip kayak gangster ke apa kan. Boleh reenact ke. Kasih jalan lah satu lah. Okay, so question dia ni is jarang kita akan tanya orang. And segan nak tanya orang. Malu lah. Satunya Ada orang malu. tu tak berapa arif nak jawab. Betul. Ada Tapi saya pun tak arif, saya Hairul. Kita kelakar. Okay. Sorry. Tak apa. Kau ketawa lah Ustaz buat punch. tanya je lah. Awak macam marah dengan saya je. Tak ada, bukan marah. Tu je lah. Okay lah, jadi kita ada yang first punya soalan ni. Ada yang tanya ni, punishment ponteng puasa kat neraka nanti apa Ustaz? Allah. Pasal kita selalu dengar kan, macam dulu pun ada buku yang time kita kecil-kecil kita baca. Okay. Kalau menipu, punishment dia Potong lidah. kena tarik, potong, grow balik, tarik. Kalau mencuri, tangan. Potong. Macam ponteng puasa ni ada tak? And betul ke sebenarnya yang kita nampak ni? Yang kita dengar, yang kita baca ni semua? Punishment dia. Cakap about punishment as a whole, sebenarnya ada beberapa perkara yang punishment tu Allah dah kirim while kita ada kat dunia ni lah. Okay. So antaranya yang saya teringat, siapa yang tidak mengingati Allah, tidak berzikir kepada Allah, kita can do so many things. We can work, we can have fun, we can play. Tapi kalau kita tidak mengingati Allah, kita jauhkan Allah dari kehidupan kita, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka bagi kehidupan dia adalah sesuatu yang sangat sempit. Dan sempit di sini tak semestinya adalah dari segi keuangan. Kadang sempit, you ada segala-galanya di dunia. You ada duit, you ada kawan-kawan yang baik, you ada family yang baik, you ada semua. Tapi dalam hati you rasa macam, kenapa aku gelisah? Kenapa? What's wrong with me? Ada benda yang empty. Tak kena. Ada benda tak kena. Macam apa benda ni? Apa benda? Sampailah dia sadar yang rupanya dah lama dia jauhkan diri daripada Allah. Itu yang mana Allah tengah tegur. Tapi kadang kalau Allah tak tegur dia, nanti dia akan terus lah. Perasaan dia okey lah, it's okay lah. Tak apa lah, nanti boleh berubah apa. Maka selalu kita kena doa, ya Allah berikanlah aku hidayah seperti mana engkau beri mereka semua hidayah ya Allah. Amin. Kerana itulah betul-betul kita kena amin. Sebab perkara ni kalau you tak ada the spark of it, then you akan terus hanyut dan kemudian akan terus berasa dalam kerugian, rasa dalam kekontangan. Dan that itself is a punishment kat dunia before lagi kat akhirat. Dan punishment yang paling berat yang boleh ada kat dunia ni, bila seseorang manusia tu dia tak rasakan lagi kepentingan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. I'm not telling like terus bila dah cakap gini, besok solat 5 waktu, jaga straight, lepas tu jemaah tak tinggal, lepas tu jaga kalau dulu 5 minit wudu. Kan? Tapi yang saya nak tekankan kat sini tu, what's your state dengan Allah SWT? Apa yang you pandang diri you dengan Allah SWT? Sebab sebelum Nabi SAW turunkan perintah solat, perintah puasa, Rasulullah SAW ajar para sahabat untuk mengenali Allah, untuk kenal Allah dulu. Bila you dah kenal Allah, barulah yang perintahnya akan jadi mudah pasal you kenal siapa yang menyuruh. Gitu. Contohlah Haikal dengan Aidi dengan Liza. Siapa yang you paling sayang? Mak. You? Sama mak. You? Apa yang kau tengok? Mana aku tahu kau sayang siapa? Susah sikit nak jawab. So Okey lah, dia tak ada orang yang dia sayang. Okay. For example, mak kira mak sama lah. Tak, lain. Lain. Panggilan sama. Kadang orang lain. Yang jadi masalah, saya sayang mak dia sayang mak saya. Kadang kita tak tahu mak siapa mak. Mak betul.
Jadi bila awak sayang seseorang tu, orang yang awak sayang tu suruh awak buat sesuatu, sometimes you don't have to ask anymore. Lagi kalau orang yang sayang tu cakap dengan awak dalam keperluan, Di tolong belikan mak barang, ataupun Haikal tolong carikan barang untuk mak. You tak akan question. Datang in another scenario, seorang apek pergi jumpa you, bro, motor rosak lah, tolonglah. You mesti apek ni siapa kan? Mesti you akan ada tanya dulu siapa. Because you belum kenal siapa yang suruh. Now if you kenal siapa yang suruh, you akan buat. Itu perihal makhluk dengan makhluk. Apalagi kalau perihal Allah dengan hamba-Nya. Kalau you kenal siapa Allah, Allah kata solat kepada you, you akan solat. Allah kata puasa kepada you, you akan puasa. You dah tak kisah pun pasal the punishment, the rewards. Pasal yang suruh tu you kenal, you nak dia. You really nak dia. So bila dia cakap, I will follow. You akan taat, akan dengar dan akan taat. Now go back to the question, kalau tentang punishment ke akhirat, ada satu riwayat, kalau saya tak silap daripada riwayat Ibnu Khuzaimah, what happen is ada satu golongan ni, diorang nampak dia tergantung terbalik. Lalu kakinya, saya nak cerita ni pun seram juga. Ya Allah, mudah-mudahan kita dipelihara dapat kesemangatan, dapat afiat untuk lakukan ketaatan. Mudah-mudahan tak tergolong dalam golongan mereka yang diazab di dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin. So dia nampak golongan ni terbalik. Kaki mereka ada shackles tau, ada macam diikat. Ya. So tergantung macam itu. Kemudian nanti mulutnya akan robek, iaitu akan koyak dan keluarlah darah daripada dalam badan, keluar menitis-nitis. Itu one of the punishment untuk orang yang tak berpuasa. Lalu bila dinampakkan keadaan demikian, you imagine tergantung je for a long time is already challenging. Apatah lagi bila tergantung dengan mulut koyak, dengan isi usus perut semua keluar, berdarah keluar, menitis. Dan itulah punishment untuk mereka yang tak berpuasa lah. Adapun bila saya kongsi tentang punishment ini, bukan untuk takut-takutkan orang, tapi inilah kenyataannya. Cuma rahmat Allah melebihi kemurkaannya. Allah sayang dengan hamba-Nya. Kadang Allah sayang dengan kita, bertahun-tahun kita tak puasa. Dan it's okay. Dan kita masih bernafas. Lalu sampai satu masa kadang Allah sayang, dia kasi kita terjentik je. Aku dah berapa tahun aku tak puasa. Sedangkan aku tahu, depan orang mungkin jaga, tak makan. Belakang sembunyi-sembunyi. Dan ada pun yang go even further. Depan orang pun makan, tak apa. And kita bukan nak judge, tak. Tapi kadang bila Allah dah sayang, nanti terjentik kat hatinya. Itu yang kerana itu kita tak boleh judge orang. Kita tak tahu bila hati kita terjentik dan bila hati kita terus KO. We never know. Hari ini awak nampak saya di depan awak sebagai seorang ustaz. Mungkin besok Haikal pula jadi seorang ustaz. Amin. Dan sebenarnya jadi seorang ustaz tak penting. Yang penting jadi hamba Allah yang bertakwa. Itu paling penting. Sebab for the lack of a better word, ada ustaz pun yang tak bertakwa. Ada orang biasa yang lebih soleh, lebih alim. Dan ini adalah pembuktian yang bahawasanya betul, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Nabi tak cakap yang paling jadi ustaz. Nabi tak cakap yang paling ulama-ulama semua. Dia tak cakap ulama-ulama. Rasulullah pun tak cakap orang-orang yang ada banyak amalan, tapi adalah orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa ni dia akan meningkatkan amalan dia, meningkatkan ilmunya. Itulah dia jadi ulama yang beramal dengan amalnya. Wallahu taala alam. Okey. Banyak benda kita belajar ni. Baru starting tau dah belajar ni. Kita ada satu soalan dari MYBMY. So dia tanya, orang yang kerja malam 12 jam 8 to 8, balik kita tidur sadar pukul 5 petang, puasa kita terima ke tak? Bagus soalan tu Ustaz. Alamak. Suspend. Aku pun takut. Jangan marah saya suka bergurau lah kadang kan. Baguslah Ustaz. Alhamdulillah. So jawapan dia dia kerja 12 jam. 8 8 malam tu 8 pagi lah maybe. Then dia balik, dia tidur sampai petang. So because we know that orang cakap kalau kau puasa habis kau tidur the whole day, puasa kau tak sah or something lah, like that orang cakap So lah. is it true? And if like that, kalau orang kerja shift ni macam mana? to be honest, before saya jadi ustaz, saya kerja like that. I was a alarm specialist kat ADT Alarm. Okay. Oh, really? Serius. I see. Okay. Apa yang kata Ada personal connection history ke? Tak apalah, ni simpan nanti off cast lah. Okay. Okay. Alright, boleh. So what happened was, that was my routine lah. 8 malam start kerja, 8 pagi knock off lah. Balik dah penat, mesti tidur apa. Betul. Bila dah tidur, dah bangun, dah nak buka puasa. Kadang Alhamdulillah. bangun, Betul. Aku baru nak cakap alhamdulillah. Selamat Ustaz lagi jujur 2 jam. Ustaz pun Alhamdulillah juga. Dah dekat. saya bismillahirrahmanirrahim terus makan.
Itu yang batal. Itu yang tak sah. Dia tak azan. Habis terlupa. Pukul 5 dah terus makan. Dengar azan dah boleh makan lah. Tu azan. azan Azan. asar. Salah azan. Provider tak tahulah kan baru bangun tidur mamai. Tapi Ustaz ada bilang apa? Ustaz puasa half day. Oh, bila? Jangan tak ada. Gangster mana puasa full day? Dah tetap semalam nak puasa. Allah Rabbi. Jadi what happened was that was my routine lah. So in this case sebenarnya puasanya tak batal. Cuma para ulama kata disuruh kurangkan tidur sebab dalam kita berpuasa tu ada waktu-waktu saat-saat yang sangat-sangat berharga. Ulama bila datang bulan Ramadan dia punya happy macam kita datang bulan raya. They really look forward untuk bulan Ramadan sebab pada setiap saatnya, pada setiap waktunya adalah satu peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bila you tidur, you are minusing off that chance, that opportunity. Wasting all the opportunity lah. Betul. Adapun kalau you tidur untuk rehat, untuk ada tenaga balik nak cari nafkah untuk keluarga dan you niatkan ya Allah aku buat ini untuk sara kehidupan keluarga. Untuk bantu keluarga aku, mak aku, bini aku, anak aku dan semua ni itu akan jadi satu ibadah untuk dia. In fact bila dia tidur kalau dia niat untuk ada tenaga bangun balik untuk ibadah itu pun jadi pahala untuk dia. Tapi jangan buat pula. Janganlah Ustaz dah cakap kan. Jangan sebelum kau nak tidur aku harap aku bangun tepat pukul waktu 7 nak buka puasa. memang tak kena elbow lah nanti. Ataupun ustaz dah kata tidur kalau niat untuk ibadah dapat pahala. Semua tidur. Niat je. Dengan imam-imam kat masjid tidur. Oi itu dah kacau. Itu dah lain tu. Ya, so tak batalkan puasa, cuma mengurangkan your opportunity to gain more rewards lah. Tapi kalau penat rehat ajalah, jangan ganggu sangat. Okay. Sebab bulan puasa ni kebanyakan amal ibadah tu double lah kira kan. Betul. In fact, triple, fourple, fiveple, sixple. Nipple. Astagfirullahalazim. Haikal Dah behave. ada pearl aku join lah sekali. Kau cakap lah pearl bubble tea ke, white pearl ke, apa ke, kau ni. brown sugar pearl ke. Saya pun suka gurau. Betul Ustaz tak buat ni servis rukiah tak buat Betul. Saya tak buat. Servis Nasib azan kan kau. orang ada. Servis azan ada. Okay, kita ada lagi satu soalan ni. Ada yang cakap ni, okay, ini soalan yang mungkin ramai tak tahu tapi sebenarnya malu bertanya. Which is cara bayar balik puasa. Okay. Ini mungkin not only for the ladies lah. Pasal the ladies kadang Ada ada alasan period yang- lah. Ada period dia tu. Jadi dia selamat. Tapi dia kena bayar balik nanti lepas first day raya tu. Dia start boleh bayar balik. Untuk yang lelaki Yang ni, period tak especially, berhenti ni. Yang period dia questionable lah boleh dikatakan. Okay. Jadi macam mana tu? So macam mana nak ganti balik puasa kamu Saya. lah? Ya. Okay, kalau you time bulan Ramadan, misal kata you dah tak puasa, sekarang actually dia ada dua. Satu tak puasa berdosa, satu tak puasa dimaafkan. So kalau tak puasa yang berdosa ni yang dengan sengaja tanpa ada keuzuran. Sebab kalau dalam syarat-syarat sahnya puasa, antaranya you kena ataupun syarat wajibnya puasa, you kena berupaya untuk puasa. So ada dua kategori yang tak berupaya. Satu adalah orang tua yang dah lanjut usianya. Dah uzur lagi betul, dah uzur. Lagi satu adalah orang yang sakit yang dia tidak yakin akan sembuh dari sakitnya. So bila dia tak sembuh dari sakitnya, mana dia dah tak boleh puasa. Yang lagi satu orang tua dah uzur, dah tak mampu berpuasa. So kalau dia tak puasa tak jadi dosa. Cuma macam mana dia nak bayar adalah dengan bayar fidyah. Tapi kalau orang tu sakit pada waktu itu, lalu dia yakin dia boleh sembuh dari sakitnya, Bayar dia fidyah bayar fidyah. Fidyah siapa? Ustaz? Nanti saya akan terangkan dulu. Fidyah tu kira macam awak main takraw, awak fit ya. Tak. Ustaz saya layan. fit, Ustaz punch fit balik. Jadi fidyah ni adalah bayaran yang you berikan kepada badan bertanggungjawab agama bagi sebuah negara itu untuk agihkan kepada fakir dan miskin. Kalau dahulu kala dalam mazhab Asy-Syafi'i dia pakai beras. Betul. Adapun sekarang bila dah diselidik balik, dikaji balik dengan peredaran zaman, kita menggunakan keuangan lah. Sebab apa? Sebab beras kalau nak simpan nak kena ada tempat yang proper. Betul. Jadi beras tu tak kena kutu kan. Jadi kalau duit ni kalau kita simpan, the moment kita nak keluarkan, agihkan kepada fakir miskin, kita tinggal beri beras, purchase the beras and then kita bagikan. Okay. Dan the amount of fidyah you can find at muiz.sg also. Betul, Ada betul. fidyah calculator lah. Ada. Okay. So sekarang kalau betul nak kena bayar ni, tak payah nak pergi beli beras, bawa pergi masjid dulu lah. Tak payah. Okay. Pergi kat
the Muiz itself. Boleh juga tapi itu atas niat sedekah lah. Sedekah kepada masih boleh lah. Tapi selalu they will accept now kalau even kat mosque kan. Pasal what happen is dia bayar kat masjid akan report to Muiz lah about the contribution and the donation of the fidyah ni kan. Okay. And then after that then they will selenggarakan ataupun dia akan uruskan kemudian pengagihan dia dengan membeli beras selepas itulah. Okay. So if you want to bayar fidyah, you can actually approach any near mosque in your area lah kan. Kalau kat sini paling dekat masjid apa? Makruf. Masjid Ma'ruf Saya tadi nak cakap Tapekong pula. Tu kan masjid. Betul, bukan. itu minta nombor 4D Ustaz. Oh tu tak boleh. Pasal saya tadi jalan nampak ada satu temple. Singgah lah. Ustaz Singgah singgah tadi. ke? Kalau singgah dah lambat. Takut datang dengan baju lain Ustaz. Baju Ong Fei Hong. Awak tahu kan kenapa kain saya merah sekarang? Okay, tak. Faham. Okay, cakap pasal bayar balik puasa ni, kita ada satu soalan dari D. So dia tanya, Ustaz macam mana nak bayar balik puasa untuk arwah ayah? Okey, kalau bayar balik puasa untuk mereka yang dah pergi, kita tengok berapa tahun yang dia miss ataupun berapa hari yang dia miss, kemudian kita untuk the execution kita go to your nearest masjid, lepas tu bilang arwah bapa saya dah miss for sekian-sekian hari ini, berapakah fidyah yang boleh saya bayar untuk ayah saya. Tu one of the ways lah untuk buat. And that is one of the orang kata paling straightforward lah yang kita boleh buat, yang easier to do lah. Adapun tadi untuk saya just complete balik, tadi kalau orang tu dia mampu kan, misal kata untuk baik, maka dia wajib bayar balik, qada balik puasa dia. Okay. Jadi dia tak boleh ambil ringkas, aku dah tak puasa, aku dah baik, tak apa, bayar fidyah je apa ustaz cakap boleh bayar. Jadi yang sihat ni tetap nak kena bayar balik manually lah. Walaupun- Kena Manually. Walaupun bertahun-tahun diorang tak puasa, so diorang kena bayar balik. Dia orang kena tengok mana yang diorang miss. macam Boleh mana ingat ke? kalau yang dah bertahun betul-betul Diorang dah tak bertahun ingat. sampai dah tak ingat berapa tahun dia miss tu. Macam mana tu? What my teacher explain to me is kita try ingat bila kita reach puberty lah, balik lah. Contoh kalau kita maybe 14 tahun, jadi mungkin 15 tahun sampai 19 tahun tengah mak jaga kan. Jadi kita jaga kita punya puasa mungkin lah. Mungkin lah. Ni in one scenario lah. Kalau tak, then you tengok lah 15 to umur berapa. Misal kata dia dah 40 tahun. Jadi 15 to 40 years old. Agaknya berapa yang you miss, berapa yang tak miss tu you kena do your own calculation lah. Agak-agak to the best of your Tapi ni abilities kena lah. jujur dengan diri sendiri Jujur dengan jugalah. diri Tak Exactly. boleh nak diskaun-diskaun sendirilah. Kau ingat dengan tu kan kau ada diskaun ke? Marah sis. Marah, terkejut saya pertama kali dengar. Saya macam rasa kena marah pula. Sebelum list Menggigil balik tangan sebelum list yang gantung kau dengan shackle kat atas. Allahu Rabbi. Jangan diskaun lah. Tak adalah apa yang kau nak diskaun, nak buat dosa, nak taubat tu. Agak lah Ustazah. Amin lah. Amin. Ustazah lama. Usually orang kalau nak bayar balik, selalu hati dia dah ada tergerak nak jadi yang lebih baik kan. Usually dia tak akan discount lah. Dia akan Betul. try the very best lah. Jadi kalau let's say macam dia dah kira gitu, letaklah dia daripada balik 15 tahun, sekarang mungkin dia 40 tahun. Berapa tahun tu? 25 I guess. 25 lah. 25. Maknanya dia nak kena, kalau dia nak betul-betul bayar balik, kira macam mana? 25 years Times 30 Tapi days. 25 30 hari aja. 25 25 times 30 days. Oh 25 times 30 days. Tapi kalau bila dia dah tengok, kemudian dia dah cuba pelan-pelan untuk bayar balik dan dia tak mampu, dan fidyah adalah solusi yang kedua lah untuk dia teruskan. So it's either dua je, sama ada fidyah atau you bayar balik. Tapi tak boleh macam banyak sangat ni, tak apalah aku bayar je lah. Kena try. Tak boleh boleh. itulah. Contoh macam gini nama Samad lah contoh kalau ada nama Samad, sorry Siap, Miss Pakcik Samad. saya Samad woi. alamak pakcik awak. Okey lah kita tukar nama. Semut lah. Tak apa, memang Samad tak puasa. Okay, just for Sorry, example Cik lah. Samad. Saya pun minta maaf Cik Samad. Jadi Samad ni bila dia tak puasa letaklah 2021. Kemudian datang 2022 tahun lepas. Ramadan kan. Kemudian dia tak sempat untuk qada dia punya puasa. Lepas tu dia masuk dalam bulan Ramadan yang baru. Dia dah kena bayar fidyah sebab dia dah miss that One year gap. that 11 month of gap. Okay. Faham tak? So bila dia dah miss the 11 month of gap, masuk dalam bulan Ramadan 2022, dia kena bayar fidyah, dan bila dia keluar dari Ramadan 2022, dia kena qada yang dia miss. Berapa banyak tu. So, you bayangkan sendiri berapa tahun yang you kena buat kalau you miss lah.
Jadi itu you nak kena sit down pelan-pelan, lepas tu kira pelan-pelan. Dia actually is more of a math punya masalah lah kan. Ada kalau let's say macam dia nak try, dia dah dengar podcast ni, dia nak try kira tapi dia tak tahu juga, ada tak macam ada services yang Boleh tolong. kira kan berapa banyak nak kena kodak ke? Yes. Bila you approach those yang kat masjid, usually dia akan buatkan fidyah sekali. Dia akan ada untuk kirakan sekali. So the asatizah sana insya-Allah akan bantu juga dalam mengirakan lah. Berapa banyak yang you miss, berapa banyak yang kena ganti, berapa banyak yang kena buat, begitu. Provided you are capable and fit to do that. Tapi kalau you dah sakit, dah umur misal kata ada yang 40 tapi dah ada penyakit kan, contohnya kan. Lalu dia tak boleh nak bayar balik. Itu dah terus bayar fidyah saja. Tapi selalu yang dekat masjid ni diorang diskret lah Ustaz, tak bilang-bilang orang lah. Dia tak Dia tak ada macam dia nanti dia pergi PDPA. dia pergi buka ke apa. Kau tahu tadi ID Hisham datang, dia bayar fidyah, dia tak puasa ke tu? Ada tak gitulah. Mulut orang kita tak boleh tutup. Masing-masing lah orang kata. Sebab mulut orang ni sangat-sangatlah berbahaya Betul. Kerana mulut badan binasa. Betul. Dan ini masing-masing lah. Tengok nasib lah kira. Tengok nasib betul. Ada orang tanya juga, can we pay the fidyah into installments? Okay, itu Dah buat dosa nak installment. Bukan aku tanya. Dia nak bayar. Komentarnya. Orang nak bertaubat, Orang nak nak bayar. bertaubat, Tak mampu gagal nak bayar lah. cash. Tadi kan Ustaz dah cakap, kalau dah dapat niat nak berubah, nak bertaubat, buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau duit tak cukup, takkan nak hutang orang nak bayar fidyah. Kadang Dah balik. harga dia harga landed. Okay, so kalau misal kata bab dalam gitu, kalau dia dah tak termampu, mana yang dalam kemampuan dia untuk memberi, itu dia ikut dululah pelan-pelan. Mana boleh lah, boleh bayar. Tapi ni lah. korang jangan agak-agak Jangan lah nak installment ni Yang semua. masalahnya sekarang kalau harga fidyah tu dah sampai harga landed tu, masalah tu sebenarnya. Itulah. Yes. Renung-renungkan lah. Agama kita ni tak menggalakkan riba sebenarnya. Okay. Dalam bab berapa, kalau orang nak tahu selalunya berapa dolar kan, kalau dalam kitab sendi agama dia ada tulis actually satu hari satu mud. Mud ni perkiraan dulu. Mud is a measurement. So it's equivalent to 8 ounce. 8 ounce berapa gram? 8 ounce of Tak tahu beras. 8 ounce of beras. So kalau Half a cup lah. maybe around there. So maybe dalam $2, $1 plus per day. So kalau misal kata dia tertinggal, mana itulah that $2. That's why kalau saya tak silap lah, kalau saya masih ingat properly, dia I think 2 times 30 dalam $60. So $60 per year kalau dia miss. Okay. Tak adalah harga melampau sangat sampai kena ambil bank loan. Tak The challenging part is pasal you kena times 2 kalau you miss dengan sengaja. Contoh, you dah tak bayar, the first year kan you tertinggal 60. The second you kena times 2. kira late payment lah. Ada interest dia. Bukan. Tu bukan interest. Itu adalah denda atas kenapa dia ambil lewa, dia tak bayar pada awalnya. Okay, faham. Okay, nampak tak? Dia very agak confusing. Dia agak technical jadi, lah. Kena ni lah. Max kau dah kena bagus lah senang kata. Betul. Kalau misal kata dah dengar podcast ni dah pening, tak apa. Pergilah masjid rajin-rajin. Dengar tu. Konsert Blackpink boleh turun. Masjid panggil tak nak turun. Sedap ustazah kat depan. Dia pergi tak lama lagi. By the way Ustaz pula. By the way Kal, kawan lama kita ni, dia ustaz jugalah. Siapa? Ustaz yang selalu dekat social media tu. Ni Ustaz Syahid. Ustaz Syahid. Ustaz Syahid. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kenal Ustaz? Kenal Ustaz Syazali Dia baru masuk ni, lepas tu dia cakap kalau bawa beras, kalau nak kena bayar bawa beras ni. Bro Al-Kisah ni kena bawa 1 lori pergi masjid. Tak baik. Mulut orang kita tak boleh jaga. Tak boleh tutup betul. Tak semestinya ustaz-ustaz ni semua. Badan dia macam lori beras, tak nak cakap. Astaghfirullahalazim. Asyik baik Abang Zara. So you see macam tadi Ustaz Syed cakap, is because of practicality also. Faham. Kalau beras nak buat agak rumit lah, jadi ditukar kepada wang ringgit lah. Faham. Okey, tak ada soalan? Ada soalan daripada TikTok? Ada. Okey. Dari nama Kuwiyah. Ya. Salam, kalau wanita ada masa yang tak boleh puasa atau masa nifas, macam mana dia nak bayar balik? Actually,
Ustaz dah jawab. Kau Ya. tak dengar kan? Apa yang kau tak dengar? Kau baca lagi buat apa soalan tu? Dia kena bayar balik. Baru masuk dia kena, lah. Nanti dah habis, dia kena Okey, saya kodok balik berapa hari dia miss. Gitulah. Okay, about wanita yang hamil ni kan, saya ada nak share a little bit lah, mungkin boleh membantu lah. Boleh sebab orang rumah saya pun tengah hamil. Okay, so bila seseorang wanita Bangsa apa tu Ustaz? Tu Magneto yang ni lah. Itu masa Benitonya Ustaz wife. holiday dekat tu lah Brazil kan. Bonito. itu bila dia pakai helmet tak pakai tudung. Wanita. Okay, tak. Astagfirullah. Okay, jadi bagi wanita-wanita di luar sana, Wanita, alright. kalau you dalam keadaan hamil ataupun you tengah menyusukan anak, so dia ada a few keadaan lah. Kalau you hamil dan risaukan badan you tak cukup tenaga, jatuh sakit and you buka puasa, maka you hanya wajib qada setelah selesai daripada your pregnancy. Dan nifas lah. Adapun kalau you takutkan badan you, kemudian you pun takutkan untuk baby you juga, pun sama juga. Hanya perlu qada. So ada dah dua Satu risaukan diri sendiri, satu risaukan diri dan baby. Kedua-duanya perlu qada. Okay. Tak perlu bayar fidyah. Faham. Yang ketiga, kalau you tak risaukan badan you, ni dah 5 Mana aku kira? Macam mana Ustaz? Tiga. Kalau 3, that means adalah you risaukan baby sahaja. You tak risaukan badan you. That means you know you are capable enough, tapi you takut nutrition tak cukup untuk anak. Itu wajib qada dan bayar fidyah. Kalau risau yang nombor 4, risaukan suami. Dia pun ikut makan sekali. Itu sendiri mau fikir mah. So ini adalah dalam mazhab Syafi'i lah. Betul. Actually dia punya perbahasan panjang lebar, cuma untuk easy understand dalam mazhab Syafi'i Nusantara ni 3 hal. You risau diri and baby, qada saja. You risau baby saja tanpa risau diri, maka qada dan bayar fidyah. Tapi dia punya kodok dia must within that year ataupun Within that year, within that year jugalah. Sebelum sampainya Sampainya Ramadan yang lain. Cakap pasal isteri ni, nak tanya sikit lah. Kenapa senyum? Belum lagi. Saya nampak macam cahaya dari wajah awak. Lighting start. Oh, lighting. Okay. Dalam bulan puasa ni, betul ke orang cakap suami isteri ni elok jangan berpegang tangan? Jangan, bukan bersetubuh. Maksud saya macam peluk, cium. Sebab takut menimbulkan perasaan nafsu. Okay. Betul ke? Tapi kalau kita ambil wuduk, tak boleh pegang langsung. Kalau pegang batal. Okay. So first question tadi, betul tak suami isteri dalam bulan puasa tidak boleh salam, peluk, cium dan sebagainya? Sebenarnya ulama beri satu saranan supaya mengelakkan daripada terjatuhnya seseorang ke dalam dosa. So what happen is, kalau seorang suami dan isteri adakan hubungan suami isteri di pagi hari Ramadan, puasanya batal, mereka berdosa dan mereka ada kafarah. Kafarah ni denda. Dan denda mereka ini kalau boleh saya kongsi, dia ada 3. Yang pertama, bebaskan seorang hamba. Yang kedua adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut. That means berturut-turut tu, contoh misal kata you dah sampai pada bulan Zulqaidah. Zulqaidah and Zulhijjah kena fully 30 ataupun commit the whole 60 days. Sampai malam puasa ke atau macam biasa? Macam biasa main puasa. Okay. Tapi if you miss one day, you restart. miss one day kena restart. Yeah, so you dah 42 days, macam you buat challenge you kan, certified challenge. Tak sama. Jadi kalau you misal kata you dah on the 56 days, tiba alamak besok tak nak puasa lah, ada baik punya burger nak makan, macam tu. You makan, you game bro, you start balik daripada first. Alamak. Kira kena 60 day challenge straight lah kira. Straight puasa. Ini the second choice. Adapun the third choice, kalau dah tak mampu, misal kata dah try tak boleh, then you kena beri makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. So ini adalah denda, bukan buat semua tahu. Adalah choose mana yang you mampu. Options dia lah. Mana nak cari hamba Ustaz? Tapi hamba dah tak relevan for dah tak now. relevan. Okay. Sebab dah tak ada sistem slavery kan. Ini untuk dulu lagi relevan. So bila sekarang relevan. Kita faham Zat, tak apa. Yang penting asal aku tanya mana nak cari hamba. Kau zaman apa ni Di? Masalah ni sebenarnya.
Jadi bila kita lihat itu ada dua option yang tinggal. Puasa 2 bulan berturut-turut ataupun cari fakir miskin dan beri makan kepada mereka sebanyak 60 orang. So this ada the denda untuk ingatkan orang juga. Dia bukan hanya berdosa kalau pagi hari, kalau suami dan isteri bersama. Adapun bila ulama kata jangan salam, jangan peluk, jangan cium sebab takut membawa kepada perkara tersebut. But if you really yakin tak bawa kepada perkara tersebut, then bismillah. Go on lah. Kira pimpin tangan tak steam, cium tak steam, masih boleh carry on lah. Yes, Kira. tapi selalu di ulama akan cakap kalau untuk orang yang muda bawah the 45 years of age yang mana dia punya libido masih tinggi, dia punya kehendak masih tinggi, jangan ketawa lah. Saya nak kontrol je start. Jangan fikir nak balik macam mana. Kalau awak ketawa saya pun ketawa. Jadi kalau for those yang 45 years atau 50 years and below lah, you dinasihatkan supaya don't do that sebab it might arouse and it might lead to that lah. Adapun yang those yang dah berumur yang atas daripada 50-an, kerana mereka lebih mahir dan lebih berpengalaman dalam menjaga diri, jadi boleh dilakukan lah. Ataupun lagi-lagi yang macam baru kahwin. Ini kan jadi lagi bulan puasa nak dekat. Darah masih diorang manis. masih kena jaga ni Ustaz. Yang darah masih manis tu lagi macam sweet-sweet loving couple tu. Yang baru-baru kahwin. Yalah, baru-baru kahwin. Gatal ke hidung. Tu sebab saya cerita pasal ni, saya nak ingatkan diri sendirilah kan. Tapi Ustaz yang pasal solat tu Ustaz, habis wuduk tu. Okay. Isteri sentuh suami batal. Kenapa Ustaz? Dia macam kita I think what Haikal is trying to say, macam kita bila dah kahwin ni kirakan dah sah kan antara dengan each other. Tapi kenapa macam kadang I don't know, like usually we see it as a joke, macam suami dia dah banyak kat berwuduk TikTok ke, sekarang kan. isteri dia Balik dah Ustaz buat lah, berwuduk, Ustaz. nanti macam partner dia nak pegang dia macam lari-lari, konon sweet lah gitu. Macam Ustaz buat send kita video semalam Ustaz dengan isteri Ustaz tu. Jangan nanti kalau tipu tadi saya dengar awak kata kena tarik lidah gunting kan. Buat lagi padai muka. Aku dah nak keluar dah, tapi dia cakap gitu aku tarik balik. Tak apalah. Jadi kita nak tanya lah, like, is it betul like kalau walaupun dah berkahwin, wuduk tu kalau terpegang each other batal? Like, is it true? Sebenarnya masalah antara suami isteri pegang each other, batal tak batal, ulama ada perbahasan yang panjang lebar. Cuma kita di Singapura lebih cenderung ataupun more on pandangan yang batal, dan ini ada dalam mazhab Syafi'i lah. Adapun kalau ada orang kata tak lah aku dah belajar, tak ada batal, ada dalil, ada macam ni. Kalau you betul tahu ada dalil, you faham bahasa Arab, you ada guru yang ajar yang bilang sebenarnya pandangan lain ni tak batal, you nak ikut silakan. Tapi you jangan tak batal memandai-mandai ataupun ikut mengkhinzir buta. Sebab kadang mazhab lain-lain. Jadi sebenarnya batal tak batal? Sebenarnya ada beberapa pandangan. Okey. Kalau daripada pandangan mazhab Syafi'i apa? Kalau mazhab Syafi'i yang kita banyak ikuti adalah kalau kita pegang batal lah sembahyang. Okey. Tapi tadi soalan Haikal tu yang dia cakap pasal suami isteri kalau bersetubuh time bulan puasa ni, tengah time siang hari kira banyak dia punya denda dia and all that. Betul. Tapi kalau belum suami isteri bersetubuh macam mana? Boleh. Boleh ke denda dia lebih sikit ke macam mana? Itu denda dah lain, tu dah bukan denda antara suami dan isteri, itu denda zina tu. Tu denda jumpa kat neraka je. Tapi dia punya punishment dia sama. 60 hari ni apa semua. Okey, bagi mereka yang buat zina saya cakap ni supaya peringatan, bukan untuk nak mengenakan sesiapa pun tak. Ni baik sebagai screen record pengajaran sekarang. Jadi bagi mereka yang sebenarnya kalau ikut hukum undang-undang syariah yang betul lah, mereka yang berzina sebelum kahwin adalah mereka akan disebat. Sebat dia kalau saya tak silap sebanyak 100 kali. Sebat. Tapi sebatan dia tak seperti Per session lah. Per session yang dia buat tu yang 100 batan lah. Bila dia dah jatuh zina je dia kena 100 tu lah. Kemudian kalau dia dah berkahwin, maknanya sama ada dia dah kahwin masih lagi suami isteri ataupun dia dah bercerai, duda ataupun janda, dan kemudian dia terlibat dalam zina ini, maka hukuman dia adalah rejam sampai mati. Ini hukuman dari segi syariah lah, which is in Singapore punya konteks kita tak use that hukuman kan. So berhati-hatilah. Kalau ikut jahanam orang tu kena sebat 100 kali. So that is the matter for
zina is actually a grave sin yang mana kita doa ya Allah mudah-mudahan diri kita dipelihara, ahli keluarga kita dipelihara, dan bagi mereka yang diuji dengan melakukannya pada masa yang silam, semoga Allah SWT memberikan ketabahan, kekuatan untuk terus meneruskan kehidupan dan meyakini bahawasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Yang penting kita tak repeat apa yang kita buat dan ada itu penyesalan dalam hati lah. InsyaAllah. Sebab kita pun tak nak jauhkan orang daripada Allah kan. Okay, Liz, ada any question daripada TikTok? Tadi ada satu question dari Zack. Back to puasa. Okay. Bayar balik puasa ada tak spesifik niat nak kena baca ke yang puasa punya niat biasa? Okay. For niat itself actually dia ada lafaz dia. Lafaz dia tu di apa tu? Itu Moskow Ustaz. Itu Moskow. Memang Ustaz nak jadi pilot itu Moskow Ustaz. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dikatakan tentang niat tu apa yang terlintas di dalam qalbu lah, di dalam hati kamu. Yeah. So whatever yang terlintas, contoh misal kata besok you nak bayar kan, kalau terlintas okay besok aku dah nak bayar, dia terlintas dalam hati, kira you dah masuk niat lah. Adapun lafaz tu adalah untuk meyakinkan juga. Jadi lafaz tu tak ada specific one, but if you want to have specific boleh je sebagai contoh kalau dalam Melayu lah. Kalau dalam bahasa Arab kita boleh check dalam kitab-kitab juga, tapi kalau dalam bahasa Melayu senangnya saja aku puasa esok hari qada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, boleh. Kenalah macam cakap kodok ni semua. Kalau Kena ataupun sebut. tak tahu Tu nak macam sebut. jadi saja aku berpuasa untuk bayar balik that time. Pun boleh. Pun boleh juga. Pun Allah boleh. tu Dia faham. tak spesifik lah Ya, kira. pasal qada maknanya bayar balik lah. Bayar balik. Yang penting you tahu you nak bayar balik puasa yang tu. Jadi tak membebani. Cuma lebih elok dan lebih afdal kalau kita sebut qada tu lah. Jadi kita pun tahulah. Niat masuk. Yes, untuk yakini, untuk tekankan yang aku puasa qada esok, takut besok ni puasa Isnin Khamis takut salah. Okay. Okay, ada lagi? Another question by Missy.dxnte. Kalau orang tengah dialisis boleh ke puasa? Kalau orang tengah dialisis, Ambil darah, cuci darah. cuci darah. Saya. Cuci darah is daripada mana? Yeah, I think Usus tangan dengan cucuk jarum. tangan. Sini ke sini? Ataupun tak Dia tahu. ada insert something lah. Kira ada in and out lah. Ada darah tube dia. lah. tube masuk. Secara general kalau suntikan macam injection kan, macam last time Medical kita lah. medical vaccination semua, tu masih puasa diterima lah. Ya. Cuma bila pasal dia nak kena tengok sama ada dia rongga yang terbuka ataupun tak. Kalau rongga yang terbuka, you masuk daripada rongga terbuka anything from outside, itu membatalkan puasa. Adapun rongga yang tak terbuka, kalau dia masuk dia tak membatalkan puasa. Cuma in this matter pasal dia ongoing kan, dialisis dia cuci darah kan. Saya kurang pasti lah. Saya tak berani kasi. Saya nak kena check balik. Alright. Kita ada lagi satu soalan Apa dari lagi? Puan Salawati Samad, iaitu Alamak. ID punya mak. Mak ID. Allahumma salli ala Muhammad. Cik, apa khabar cik? Baik anaknya cik. Alhamdulillah. Kalau Dengar puasa tu. tapi tak solat, macam mana tu Ustaz? Dan harus kadar ke puasa tu? I think this question a lot of people want to ask. I also want to ask. Puasa tak solat. Because jangan cakap macam Tak ada, yang penting kau tak solat yang puasa. penting dalam mana suara aku? Yang penting dalam list kita ada cakap mak-mak selalu cakap sia-sia puasa kalau tak solat lah. Mak kau dah baca ni. sah ke tak puasa tu? Betul mak aku tanya kat sini. Because dia cakap macam kau puasa tapi tak solat tak guna gitu. Like you know, okay, is it real? Or? Tengok pada keadaan lah. Kena kodok ke tidak puasa tu kira? Okey. Kalau kita tengok puasa dan solat ni dua ibadah yang berbeza kan. Betul. Dua kewajipan yang berbeza. Bila dia lakukan satu tu, mana dia dah tik satu. Betul. Yang lagi satu dia belum tik. Jadi yang dia dah tik insya-Allah diterimalah. Itu Allah untuk menerima. Yang lagi satu yang belum buat dia mesti kena buat. Jadi yang dia kena qada bukan qada puasa, dia kena qada solat. Kalau tertinggal. Jadi maknanya dia adakah sah puasa dia? Dia puasa masih sah tapi dia berdosa kerana tinggalkan solat. Okay. Okay, Ada- aku ada lagi? Saya ada lagi Okay. satu which I think relates to most of us also now. Is it okay to listen to music during puasa? Is it okay to listen to music tu puasa? Kalau ikut Ustaz Azhar Idrus, jangan sampai jadi najis. Tumpang rumah Pak Aziz. Saya memang tengok rancangan-rancangan ulama ni. Masya Allah. Betul. Mana tangan nak cium, nak cium. Tangannya Time saya. bulan Ramadan tak payah, je tak lah. payah. Time Masya bulan Allah. Ramadan je ke macam mana? Tak, dah lama kot sebenarnya. Saya ikut forum Ehwal Perdana Islam kan. Masya Allah. Masya Allah. Setiap hari Khamis pukul 9 saya ikut. Itu Ustaz Badaria. Oh. Dululah. Dululah. Ting 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 ting. Mana yang berpantun seronok tengok. Oh, Masya Allah. Okay, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah.
Okay, jadi apa tadi? Apa tadi soalan dia? Ustaz dah alhamdulillah. Lepas tu dia Ya, Ustaz cover kau airtime tu ding 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 ding. Okay, soalannya, is it okay to listen to music during puasa? Okay, actually hukum muzik tu sendiri ulama berbeza pandangan. Kebanyakannya akan mengatakan tidak boleh lah. Ada yang katakan makruh, ada katakan haram. Kalau nak buka memang takkan habis. Kalau nak tahu betul-betul, you cannot learn from here. You must go to a class and tanya betul-betul. Ini adalah satu permulaan, gerbang, pintu pembukaan untuk kita tahu more. Sebab ini introduction kan to the whole of the religion itself lah kan. Yes. Adapun tentang muzik tu sendiri, macam kalau kita tengok ulama kat Malaysia seperti Ustaz Zaidrus, dia kata ada certain music yang kita boleh dengar provided benda-benda haram lain tak ada. Yang paling clear cut seperti contoh suara wanita ataupun lirik. Saya hari ni banyak gagap. Kacau. Lirik-lirik yang ada unsur Maki-maki lah. maki ataupun berahi. Betul. Kemudian ada unsur-unsur yang menjatuhkan maruah orang. So unsur lirik-lirik yang haram ini kalau ada memang kita tak boleh dengar. Kemudian ada juga perkakas-perkakas yang diharamkan juga seperti ada tali besi dan sebagainya. Tetapi ada ulama yang kata okey, dia dibenarkan provided you tak sampai menjadi menghayalkan. Melalaikan lah. Jadi muzik ni so dia ada spectrum of hukum, mana yang halal, mana yang haram. Betul. Cuma saya rasa yang paling jelas untuk kita ikut buat masa ni adalah seperti mana Ustaz Zaidrus bilang lah. Kita kalau nak dengar, sebab jujurnya kita memang every single day expose or kita memang dengar muzik. Dengan zaman-zaman sekarang lagi. Jadi Senang terpengaruh tu. macam-macam lagu-lagu, saya pun suka lagu juga. lagu apa? apa? Favorite lagu favorite. Ustaz suka lagu Blackpink. Saya suka lagu Melayu-Melayu dulu. Okay lah, boleh lah. Macam tak nak suka. Okey lah, boleh lah. Yang suka Blackpink ke Ustaz? Dia macam okey lah, suka hati kau Ustaz. Kita ajak dia pergi yang ceramah yang Jangan minggu depan fitnah. tu. Dia tak nak, dia cakap dia Ustaz, nak pergi dosa konsert fitnah Blackpink. apa? Ustaz, dosa fitnah apa? Allahu Rabbi. Jadi Okay. hukum muzik ni dia sangat luas lah. Okay, kita ada last soalan lah. Last soalan ini daripada kita sendirilah. Okay. Ada tak bezanya pahala tarawih 8 rakaat dengan tarawih 20 rakaat ni? Okey. Ada kalau ada lagi satu ni, kalau skip witir betul ke tarawih tak counted? Okey. Saya jawab yang second dulu Okey. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang skip witir, tarawih dia masih lagi dikira. Betul. Counted. Cuma witir selalu digunakan sebagai penutup kepada solat malam kita lah, solat sunat malam kita. If you don't do witir, the tarawih will still be counted. InsyaAllah Allah akan terima lah. Buat dapat, tak buat tak apalah. Buat dapat, kalau tak buat rugi sebab Yalah. tak dapat. Jadi I think that better. sebab kalau selalu saya pun dulu cakap gitu juga. Saya kena tegur dengan ustaz saya, dia kata kita kadang tengok perkara sunnah ni dia ibarat Remeh. bonus tau. Ada tak ada sudah. Sedangkan kalau bonus dalam gaji, kita kejar. Lagi satu antaranya almarhum Kiai Kasim rahimahullah, seorang ulama zaman dahululah di Singapura. Kita buat perkara sunat ni adalah untuk menempelkan kekurangan-kekurangan yang ada pada wajib. Jadi kadang bila kita puasa Ramadan kan wajib kan. Mungkin ada yang terkurang, kita terngumpat pasal orang, kita punya fadilat puasa tu kurang. Jadi bila malam hari Allah kasih kita peluang untuk tampal balik, kita patut kejar. Oh, itulah dia yang tadi Ustaz cakap menempelkan, kira tampalkan balik. Tampal balik yang lopong-lopong. Nempel. Tapi kalau gigi lopong tampal Ya apa Allah. Ustaz? Gigi lopong jangan makan gula banyak sangat. Masa dia lalu cepat sangat lah. Macam tak puas nak tanya. Okey, jadi yang tadi yang Jadi, okay, part 1 pula, part 1. Jadi part 1 lupa pula. Yang part 1 ada. Jadi boleh panggil lagi Irama Salih lah. Boleh. Comfortable Okey, jadi hukum 8 dengan 20 saksikanlah di episod yang tak. Dia Minta maaf, masih minta maaf, guys, minta maaf. masih. So siapa yang solat 8, pahalanya solat 8 dengan solat 20 mesti solat 20 lebih lah. Yalah. You do more akan lebih. Cuma sama ada hakikat berapa banyak yang Allah bagi seseorang tu terpulang kepada Allah. Betul. Tu hak mutlak Allah. Sebab mungkin ada yang solat 8 tapi terpaksa. Ada juga solat 8 ikhlasnya tinggi. Ada solat 20
terpaksa. Pasal bapak ajak pergi masjid tu tak boleh escape. Tak rela lah. Masjid tak pula ikhlas. ustaz buat 20 punya. Kira bopian lah. Kira tu terpaksa. Betul. Lagi. Cuma kalaupun terpaksa buat aja. Buat je never pasal know. daripada terpaksa tu nanti pelan-pelan lah latih diri. Buka hati. Nanti terbuka hati untuk melakukan dia secara terus-menerus. Saya ada satu kisah lah. Dulu sewaktu NS ada satu sahabat saya ni lah. Dia selalu kacau saya. Kacau macam mana? Dia macam ustaz. Oh, Ustaz okay, lah, okay. kan. Macam, siapa nak buat ni? Ini belum jadi ustaz lah. Ni belum jadi. Cuma diorang tahu background saya belajar madrasah kan. Oh, faham. Ni belajar madrasah ni ustaz gitu lah kan. Kira dendam Tak lah, saya teringat dan saya kalau dia dengar mudah-mudahan dalam keadaan sihat lah bersama keluarga. Amin. So what happened was dia selalu kacau-kacau. Satu hari tu dia pergi dekat dengan saya. Rul, aku nak minta tolong boleh? Saya ingat dia nak kacau saya lagi. Saya dah standby je nak langkah duduk kan. Tak. Acah je lebih. Betul-betul lari dulu. So dia kata boleh tolong tak? Saya tanyalah nak tolong apa kau boleh ajar aku solat tak? Lepas tu saya tanya how well you know lah, apa yang you tahu. Actually Al-Fatihah pun aku tak tahu. Jadi bila saya dengar saya macam okay, you really want to learn, satu je, you kena sungguh-sungguh je lah. So bila dia belajar pelan-pelan, time tu I think 2 or 3 months before Ramadan. Bila sampai Ramadan, tiba-tiba memang Allah nak beri dia kelebihan kan. Dia cakap, Rul, aku Alhamdulillah lah dah Ramadan ni sejak yang dah belajar tu, aku 20 rakaat tak pernah miss lah. Aku happy lah, thank you so much. Alhamdulillah. Lepas tu kat situ saya malu. Ustaz selalu Sebab beli yang ustaz 8. tak ustaz miss. Sebab saya tak tumpul penuh, dia yang penuh. Kan. Jadi kadang macam yang mulia tu bukan seperti yang luaran lah. Your inside. What Tapi do you pahala feel? dia mesti ada tempias sikit kat Yelah. ustaz. Mudah-mudahan lah. Allah, amin. Tapi yang penting tengok Ustaz Syahid kalau masih kat dalam. Tengok Ustaz ni boleh pergi NS. Ini baru man. Dia cakap pasal dia belajar sekolah agama dulu. Pondok-pondok. NS tak panggil. Oh, serius? Saya serah diri. Oh serah dia. Oh, dia Man. boleh serah diri? Nampak? Sebab- Man serah diri. Sebab ceritanya saya dulu tak nak jadi ustaz. Oh. Saya nak kerja luar biasa je. Yang edit tu lah. Yang edit alam tu. Oh. Jadi bila saya nak kerja luar, saya tak boleh prove kan. Orang tanya where's your NS cert kan. Saya minta examination letter. So orang tu, you never serve ah? Why never serve? Saya cakap, you never call me? Lepas tu dia kata, okay never mind, go medical check up. Then I go inside. Tenang nak mengelak. Army Ustaz? Police. Oh, cita-cita dia dulu nak jadi polis kan satu tadi dia cakap. Ustaz Syahid kat ada ni next week last cycle. Baiklah Ustaz, Rodi bila? Apa tu? Cycle pergi tu apa ni waterfront pun tak sampai nak last cycle kau nak. Ustaz Syahid baik orangnya Ustaz Syahid ni, masya-Allah. Betul. Ya Ustaz, ada tak sebelum kita tutup kita punya episod kali ni, ada tak apa-apa yang Ustaz nak sampaikan dekat kita punya pendengar-pendengar ke? Ya. Okey. Yang pertama, terima kasih sekali lagi Al-Kisah Production. Semoga maju jaya terus dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi pendengar di rumah ataupun penonton di rumah, kita satu je lah, jangan putus asa dengan Allah SWT. Itu yang saya really hold on. Sebab kita tak tahu cara Allah ni kadang is very mysterious and dia very miraculous. Satu hari kita boleh jadi semangat nak ibadah. Satu hari kita boleh jadi lemah nak beribadah. Tapi Allah SWT kata jangan sembah perasaan kamu, tapi sembahlah dia yang satu. If you sembah perasaan, you hanya tunggu bila khusyuk baru you nak buat. Bila tenang baru you nak buat. Tapi bila dengan Allah, tak kira lah. Jangan salah faham bukan saya galakkan untuk bermalas-malasan ataupun galakkan orang untuk buat maksiat, tak. Tapi kadang kita lemah, kita terjatuh buat maksiat, tak apa. Para pemaksiat, termasuk saya yang cakap ini. Betul. Kita ni yang banyak maksiat dan banyak bersalah dengan Allah, kita terus je sembah Allah SWT. Kita terus yakin dengan dia. Sebab Allah sayang. Orang-orang yang jadi kekasih-kekasih Allah, antaranya adalah yang merasakan dirinya ni pendosa. Sebab kalau satu masa tu you dah tak rasa you berdosa, takutlah. Sebab pada waktu tu mungkin you jauh dari rahmat Allah. Sebab dosa kita kalau kita buka, ya Allah, tak ada orang pun nak dekat. Saya pun sama. Tak ada orang nak dekat. Boleh cium daripada jauh, orang lari. Tapi kerana Allah yang maha baik tu, dia tutup cantik-cantik untuk kita ada pada hari ini. Orang suka, orang support. Alhamdulillah banyak supporters Al-Kisah. Amin. Kan? Amin. Banyak yang membantu.
itu semua adalah kerana rahmat Allah lah. Jadi memang tak ada pesanan lain lah. Pesanan lain, dekatkanlah diri kepada Allah. No matter what condition you are in, jangan give up. Kalau tergelincir tak apa, terbuat salah tak apa, bangun semula. Yang penting jangan dah buat salah and then you stay down. Dan tak ada jalan lain. There's no jalan kepada Allah kecuali menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then you want to go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada jalan lain kecuali you cari guru. Guru yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan keinginan, dengan harapan di dalam hati untuk cari seorang guru, dan kalau you belum jumpa seorang guru, ada satu pesanan daripada seorang ulama namanya Kiai Fahmi Zamzam almarhum ni. Dia mengatakan kepada kita, kalau you belum jumpa any guru untuk bimbing rohani you sampai kepada Allah, banyakkanlah selawat. Dan dalam bulan Syaban ini recording bulan Syaban, bila keluar? Sebelum puasa. Sebelum puasa. Seminggu sebelum puasa. Next 2 weeks keluar. Masih ada lagi kesempatan. Dalam bulan Syaban ni, para ulama galakkan kita untuk perbanyakkan selawat. Ada ulama sampai kata the least to do in one day at least 700 selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. As short as that. 700 kali. Tapi Ustaz, 700 kali banyak. Tak apa. Sekurang-kurangnya 100 kali. Setiap hari sebelum tidur kita buat dan kita rasakan, ya Rasulullah, sampaikanlah salam ini kepadamu ya Rasulullah, walaupun aku banyak salah sebagai umatmu. Dah berapa tahun dalam hidup ini, dah berapa tahun Allah kasih nafas, tapi berapa banyak yang aku buat yang kalau kau ada di depan ya Rasulullah, kau akan bahagia. Banyak yang mesti kalau Rasulullah ada kat depan, termasuk saya, malu kita nak, ya Rasulullah kita dah buat apa Itu yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan dalam bulan Syaban ni kita dapat banyakkan selawat, dapat dekatkan diri kepada Allah. Dan Allah SWT sayang, betul, Allah SWT maha baik. Saya tak boleh nak explain betapa baiknya Allah SWT, kerana dia sajalah yang layak untuk kasih rasa dalam setiap hati orang yang melihat dan mendengar ini betapa baiknya dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf atas kurang lebih. Juga nanti yang mendengar tadi jawapan, cek juga dengan ustaz lain. Kalau saya ada tersilap, tersalah, harap dapat ditegur jugalah. Terima kasih. Okay, last ni kita kasih Ustaz Chan lift Ustaz Mia Gangster Dream. Bilang diorang untuk follow Ustaz Mia socials dengan gangster mode Ustaz. Allah. Kau ni orang dah betul-betul tadi kasihlah Ustaz Chan sebelum kita beredar. Okay lah, kasih bilang macam mana nak follow Ustaz dengan Ustaz punya kalau nak yang apply, company tadi tu. Okay. You can follow me ke Khairul GE, Instagram KHAIRULJIIH, ataupun Nur Haya Services. Follow lah. Sedih ni. Okey lah guys, jadi kita dah sampai ke penghujung podcast kita kali ni. Kita harap korang pun dapatlah belajar sebanyak mana yang kita betulnya dapat belajar. Manfaat malam ni. Terima kasih lah Ustaz. Terima kasih kembali. Jangan nasi serik datang lagi. Alhamdulillah, insyaAllah. Walaupun jauh. Janganlah serik-serik. Kita minta lah kita dapat jumpa Ustaz lagi, mana tahu. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ni rating dalam TikTok dah tinggi, belum lagi rating dekat Spotify ni. Betul, meletup. Confirm datang lagi. Take over Bay punya episod. Jangan kita sama-sama. Yang penting guys, jangan lupa podcast kita kali ni dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami daripada Shop and Earn SG. Shop and Earn SG mengadakan macam-macam barang tau. Furniture ada, electronics ada, kitchen appliance memanglah ada kan. Untuk sign up as member, korang hanya perlu bayar $25 sebulan. Dan lepas bayar member, korang boleh lah scroll shop dengan harga murah wholesale. Nak scroll dekat mana? Dekat laman mereka www.shopandearn.sg. Dan kita akan jumpa korang di episod seterusnya Sembang Panas. Hey, selamat datang. This is Sembang Panas. Topik panas, semua panas. Let's go. Hey, ini Sembang Panas. Ini Sembang Panas. Ini Sembang apa? Ini Sembang Panas. 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 Selamat datang kepada semua yang dengar ni podcast. Ini cerita Alkisah tengah simbang panas. ID Isyam sebelah kiri, Haikal Syafiz sebelah kanan. Budak baru in the game. Ini Sembang Panas. Memang barang panas. Tak ada tapis, banyak lapis, tapi tak ada ganas. Alkisah cerita kita terkejelah, tak payah alas. Biar minda melapangkan ilmu dengan jelas. Simbang Panas.
panas. Ini sembang panas. Ini sembang apa? Ini sembang panas. Ini sembang panas. Ini sembang panas. Ini sembang panas. Ini sembang panas.